Kembali semula ke litar antarabangsa Sepang Utara, perlumbaan pusingan pertama bagi Petronas Merchant Capri 2023. Kita bersiaran secara langsung, cuaca baik di litar Sepang pada hari ini sesuai untuk perlumbaan, dan sekarang kita akan saksikan perlumbaan yang kedua bagi CP125. Dan tapi sebelum kita menyaksikan perlumbaan, sebab pagi tadi berlangsung shootout untuk CP125 inilah. Sesi ini mana membabitkan 10 pelumba yang telah pun layak menerusi sesi kelayakan, membabitkan Syafiq Izzari menjadi tumpuan hari ini untuk saingan ini, yang mana dikelayakan juga dia catatan masa terpantas, tapi saingan itu tak arah juga kepada Hari Ashraf, Syafiq Rosli yang terpelumba pengalaman. Faris Hafiz juga ada ketika dalam kedudukan yang baik memberikan cabaran kepada Syafiq Izzari. Faris Hafiz dia dalam shootout melakukan 1 minit 23.509. Itu antara catatan terbaiknya. Ya, Syafiq Izzari yang juga bekas juara kategori Bira 2016. Tahun lalu dia dalam bersama pasukan Wawai Pang ini dalam 150, kali ini dalam 125. Dan catatan masanya di sebelah pagi tadi cuba dikejar oleh lain-lain pelumba. Cuma kita lihatkan Hafizah Rofa, kan tahun lalu kita masih ingat Hafizah Rofa dengan pasukan 1SOX TKKR Racing Team sama dengan Syafiq Rasul, mereka menguasai dalam kategori ini. Dan dia bersama dengan rakannya Abdullah Karim Abdul Razak cuma berikan tentangan, namun Syafiq Izzari catatan masanya cukup laju di hadapan 1 minit 22.885 ketika ini. Tapi di penghujung nanti Syafiq Izzari akan memperbaiki catatan masanya lah. Itu yang ditampilkan oleh Syafiq Izzari, pengalamannya lebih 10 tahun dalam Capri, bermula dengan sebagaimana Habib kongsikan Wira musim lalu dia dalam kategori CP150. Tapi walaupun dia nyatakan juga perbezaan mengendalikan jentera CP125 berbeza dengan CP150, tapi dia cepat adapt dan berjaya untuk setakat ini dalam kedudukan yang terbaik untuk mendahului lain-lain pelumba, termasuklah ketika shootout ini. Ya, Syafiq Izzari menggunakan masa terpantas 1 minit 22.286 saat untuk menuki petak utama perlumbaan, dengan Kari Ashraf Mahmud berada di kedudukan petak yang kedua 1 minit 22.713 saat. Syafiq Rosli tempat ketiga, Petronas Pintar Yamaha Maju Moto 1 minit 23.054 saat. Kari Ashraf Mahmud dan pelumba tempat keempat Muhammad Faris Hafiz Abdul Rahman, seorang lagi pelumba Jetron Yamaha Wawai Pang Racing Team. Kedua Kari Ashraf dan Faris Hafiz ni seorang masih ingat lagi dari bawah mereka naik ketika pelumba untuk pasukan mereka. Dan sekarang kita ada juga Amirul Arif Musa. Ini adalah pelumba lama dalam kejuaraan Capri ini. Dia kembali semula berlumba dan menuki petak yang kelima. Agak baik kedudukan untuk Amirul Arif Musa kali ini lah. Kita nantikan ke semua pelumba sampai untuk mereka ke grid permulaan perlumbaan. Dalam kategori CP125 ini, kita boleh lihatkan kombinasi dua pelumba lama, kerana Aiman Tahirudin untuk pasukan CKJ, dia berlumba dalam 150, kali ini turun ke 125 untuk memberikan cabaran. Kemudian kita ada dalam Syamil Amsyah dalam kategori Wira, di tempat yang kedua. Ada Michael Jaha tempat yang pertama dalam tertiban racing, mereka naik ke CP125 memberikan cabaran dalam kategori ini. Dan kita ada Aras Tsunami Kamarudin, pasukan Petronas Pintar Yamaha CKJ Racing. Dia adalah juara bagi NVX tahun lalu dan tempat ketiga dalam Yamaha Petronas Super Series. Di tempat yang ketiga, Adi Putra Soekarno pula adalah juara Yamaha Petronas Super Series musim lalu di tempat yang pertama. Jadi kita ada juara-juara di dalam CP125 ini, kombinasi pelumba baru, juara dan pelumba yang berpengalaman yang ada dalam ini. Jadi kita akan lihat 8 pusingan. Ya, 8 pusingan untuk 26 pelumba. Okey, kita akan bersama dengan Nasha terlebih dahulu di grid permulaan perlumbaan. Terima kasih Hamid. Kita berada di sebelah pelumba yang akan bermula di petak yang pertama, iaitu Syafiq Izzari yang kali pertama bersama dengan bukan kali pertama bersama dengan pasukan Wawai Pang, tapi kali pertama dalam kategori CP125 bersama pasukan Wawai Pang. Dan kita lihat Syafiq bermula dengan begitu baik permulaan musim,
bermula petak pertama, rakan sepasukan di sebelah dan juga Faris juga berada di belakang. Jadi komen sikit Syafiq tentang permulaan musim ni dan perlumbaan ni. Syukur Alhamdulillah, permulaan yang baik untuk saya. Saya sentiasa mengharapkan yang terbaik dan untuk race hari ini sememangnya saya target podium tempat pertama dan juga saya target untuk overall pada tahun ini lah. Dan saya ingin mengucapkan good luck juga untuk teammate saya. Tapi dalam perlumbaan ni kita tahu semua kurang daripada 1 saat. Syafiq ada confident yang tinggi tak untuk menamatkan perlumbaan di tempat yang pertama? Bagi saya kena pandai susun strategi lah. Saya untuk lap pertama ni lap pertama sampai pertengahan saya tak akan target apa-apa. Saya akan cuba target 3 lap terakhir untuk susun strategi untuk ke depan. Terima kasih Syafiq dan kita akan bersama dengan pelumba senior dalam perlumbaan CP125 ini, di mana sebelum ini kita ada Adib Rosli, tapi Adib telah pun naik ke CP150. Kita bersama dengan Amirul Arif Musa yang akan bermula di petak yang kelima. Amirul, kalau kita lihat tahun-tahun sebelum ni Adib pun pelumba senior, tapi sekarang ni tinggal Amirul seorang je pelumba senior. Agak-agak kan adik-adik kat belakang, kat depan ni boleh kalahkan Amirul tak sebagai senior dalam perlumbaan CP125? Okey, dalam kategori ni mungkin saya lah paling senior, tapi saya tak akan pukul kalah lah. Walaupun saya senior, saya akan cuba buat yang terbaik untuk tim saya dan untuk diri saya juga, insya-Allah. Terima kasih Amirul. Kita akan bersama dengan champion untuk perlumbaan Yamaha Petronas Super Series bagi tahun lalu, iaitu Adi Putra Sukarno yang telah dinaikkan ke CP125 bersama dengan pasukan Petronas Sprinter Yamaha Maju Motor. Adi, tahun pertama dalam 125, macam mana perlumbaan pertama ni? Saya akan cuba yang terbaik lah. Saingan daripada pelumba-pelumba senior dalam ni? Agak agresif. Agak, macam nak cakap agresif lah bagi tu. Terima kasih Adi. Kita kembali semula bersama dengan Harmi dan juga Azlan. Terima kasih Nasha. Itu gambaran daripada pelumba-pelumba yang pastinya mereka bersedia untuk memberikan cabaran terbaik untuk perebutan pusingan pertama dalam CP125. Debaran itu pasti dirasai oleh pelumba-pelumba muda sebagaimana Adi Putra, tapi kita harapkan dia akan memberikan cabaran yang paling sengit. Ini juga antara yang akan memberikan saingan cedera 5-8, iaitu Khairi Ashraf yang berada di petak kedua. Yang kedua. Menarik Armi untuk kita melihat pelumba-pelumba Jetron Yamaha Wawai Pang yang ada 3 pelumba di bahagian depan. Ya, Wawai Pang yang menaraikan barisan pelumba ada muka baru, Syafiq Izari dalam 125 ini. Khairi Ashraf Mahmud, Faris Hafiz masih lagi dalam CP125. Jadi Wawai Pang memang adalah pasukan yang kuat dalam kategori pertengahan ini sebelum ini dan akan terus memberikan cabaran, kerana sebelum One SY TKK Racing Team, Hafizah Rofa dan Syafiq pada tahun lalu, tahun ini Hafizah Rofa dan Abdul Qayyum di 6 dan 7, Amirul Arif Musa juga untuk pasukan SCK Honda Racing Team. Dia kembali semula musim lalu dan kali ini nampak dia boleh meletakkan dirinya di petak yang kelima dalam perlumbaan. Dan seperti yang katakan tadi, Adi Putra Sukarno ni, dia adalah juara bagi tahun lalu dalam YPSS dan kali ini dia bermula berada di petak yang ke-8. Dan Arfiq Hilman adalah pelumba Pro-Am pada musim lalu dan dia dapat bermula dari petak yang ke-9. Dan juga ada satu yang nak dikatakan adalah permulaan yang baik untuk pelumba pasukan Honda AFB Tech Racing, Haris Haziq Zamri, pelumba Ahmad Fuad ini bermula dari petak yang ke-10 dalam perlumbaan ini. Jadi itu adalah 10 teratas yang kita sebutkan tadi dan kita ada lagi senarai semuanya 26 pelumba kalau disenaraikan dalam starting list untuk grid list untuk CP125 akhir ini. Pasukan Rexo Racing, pasukan baru yang kita akan lihat dalam kategori ini. Dan dengan Syafiq Rosli adalah pelumba yang berikan cabaran kepada Syafiq Rasul tahun lalu di awal musim. Tapi macam Lan katakan tadi, ada 3 pelumba pasukan Wawai Pang di hadapan dan mereka mungkin boleh lakukan sesuatu untuk membantu membawa pasukan mereka ke depan. Selepas ini mereka akan kembali untuk memulakan 8 pusingan. Kita akan lihat pada grid permulaan perlumbaan untuk CP125 ini.
di mana kedudukan semua pelumba 26 yang disenaraikan. Untuk di petak yang pertama Syafiq Izarik Saiful Nizam, petak yang kedua Muhammad Kari Ashraf Mahmud, dua pelumba Wawai Pang. Syafiq Rosli di petak yang ketiga. Petak 4 Muhammad Faris Hafiz Abdul Rahman, petak 5 Amirul Arif Musa, 6 Hafizah Rofa. Petak yang ketujuh Abdullah Karim Abdul Razak, 8 Adi Putra Soekarno, 9 Arfiq Hilman. Petak 10 Haris Haziq Zamri, 11 Syazul Naim, 12 Aiman Tahiruddin. 13 Ahmad Alif Daniel Ahmad Asri, 14 Ahmad Syukran Aizat Ahmad Yusof dan 15 Syamil Amsyar. Petak 16 Arash Tsunami Kamaruddin, 17 Umar Irfan Haikal Amidi, 18 Adam Haikal Jaha. 19 Amirul Afiq Ahmad Solikin, 20 Ahmad Syamil Akmal, 21 Ahmad Haziq Hamdan. Petak 22 Kuwai Rismi, 23 Alif Ashraf, 24 Ahmad Darwish Ahmad Sahir. 25 Muhammad Luqman Nur Hakim Wazi dan 26 Daus Hamdan. Ada pasukan Castrol Power One Ultimate Honda Racing Team kali ini dalam CP125 dan Ahmad Syukran Aizat yang kini beralih ke pasukan Rexo Racing Team. Bermula dari petak yang ke-14. Antara perubahan yang ada dalam CP125 ini, dari awal musim kita mungkin akan melihat warna jentera yang baru, agak berbeza sikit ya pada tahun lalu, dan ambil masa sedikit kita membiasakan. Tapi di hadapan adalah pelumba nombor 48 Muhammad Syafiq Izarik Saiful Nizam, pasukan Jetron Yamaha Wawai Pang Racing Team, yang akan memulakan perlumbaan di depan bersama dengan rakan pasukannya Kari Ashraf Mahmud, kerana Adib sebelum ini berlumba untuk pasukan Wawai Pang, dia naik bersama pasukan lain ke CP150. Nanti kita akan bercakap mengenai 150, tapi tumpuan kita terlebih dahulu kita berikan kepada CP125. Mereka akan lepaskan untuk 8 pusingan bagi CP125 di litar antara Bahasa Sepang Utara. Pusingan yang pertama musim 2023 dilepaskan sekarang. Permulaan yang baik di hadapan meruncur laju adalah pelumba Wawai Pang. Mereka menggunakan strategi yang nampaknya 3 pelumba mereka yang berada berdekatan tadi, termasuk Faris Hafiz. Tapi kita boleh lihat pasukan Maju Motor dan juga Tuan Racing dan juga pasukan Maju Motor yang berada di belakangnya. Kita agak rapat sedikit, tapi di hadapan telah pun bertukar pendahulu perlumbaan sekarang ini. Di awal tadi Syafiq Izarik yang berada di petak utama, tapi sekarang ini nampak dia ketinggalan sikit di belakang di bracket awal perlumbaan. Nampak perbezaan masih dalam kelompok yang besar. Itu kebiasaannya berlaku, terutamanya menuju pusingan yang pertama. Dari jauh kita lihat mereka datang yang sentiasa berubah. Wawai Pang yang mendahului 3 pelumba di depan. Nampak kembali 3 pelumba mereka, Syafiq, Kari dan juga Faris yang berada di depan. Tapi yang berada di tengah tu maksud Syafiq Rosli, tak silap saya itu, pelumba pasukan Petronas Sprinter Yamaha Maju Motor yang berada dalam kelompok dengan 3 pelumba Wawai Pang yang berada di depan, mendahului perlumbaan di peringkat awal ini di pusingan yang pertama bagi CP125. Mungkin akan ada aksi limit, tapi kita akan nantikan amaran itu. Tapi tumpuan kita adalah pusingan yang pertama. 1 lap telah pun dilepasi, yang mana diketuai Faris Hafiz, Amirul Arif, Syafiq Izarik depan Syafiq Rosli. Kita sangkakan warna merah itu adalah Wawai Pang, tapi itu adalah sebenarnya 63. Itu adalah Amirul Arif Musa, pasukan SCK Honda Racing yang berada di depan. Tadi 2 pelumba Wawai Pang tadi betul, tapi seorang itu adalah Amirul Arif Musa yang sekarang ini berada di tempat yang kedua di belakang Syafiq Rosli yang berada di hadapan di tempat yang pertama sekali. Ini adalah peringkat awal. Kita ada 8 pusingan, 7 pusingan lagi untuk mereka tamatkan. Amirul Arif Musa yang nampak laju bersebelahan sekarang ini untuk memintas. Agak rapat kedudukan ke semua pelumba sekelompok yang agak besar di awal perlumbaan. Taktikal strategi pelumba akan kita saksi hingga penghujung, sebagaimana Syafiq Izarik katakan pada awal sebelum berlumba. Dia katakan dia mahunya mengekori di penghujung, nanti barulah bertindak. Tapi kita akan lihat perubahan itu akan berlaku ataupun tidak, kerana masih lagi awal. 2 pelumba telah pun berada di depan. 146 diberikan amaran kerana melebihi had yang Lan katakan tadi, kerana di selekoh ke-7 nanti kita akan tunjukkan di mana garisan yang mereka tidak boleh lepasi. Ini adalah
kawasan yang mereka perlu berhati-hati sedikit di sini garisan ini. Tidak boleh melepasi garisan seperti itu tadi. Dan sekarang dua pelumba Waipang yang dengan nombor berwarna kuning dan berada di hadapan 68, Faris Hafiz dan juga Syafiq Izzarik. 1 dan 2 sekarang ni. Amirul Arif Musa tempat yang ketiga terus memberikan cabaran diikuti dengan Syafiq Rosli, Hafizah Rofa, Syamil Amsyah, Adi Putra Soekarno tempat yang ketujuh. Satu kelompok yang besar dalam perebutan untuk tempat yang pertama ini. Belum lagi dapat dipecahkan dalam kelompok kerana mereka satu yang agak besar di hadapan, kurang dari 1 saat antara mereka di kalangan pelumba ini. Ada 6-7 pelumba, kurang dari 1 saat antara mereka. Hari dalam kelompok hadapan, kelompok yang besar, juga terdapat pelumba muda sebagaimana Adi Putra Soekarno, Syamil Amsyah juga menarik Harmi. Dia naik bermula dia agak belakang sedikit, petak 15, kemudian dalam kelompok 10 itu adalah petanda awal yang akan kita lihat sehingga penghujung nanti cabaran itu akan berterusan. Kelompok ini juga saya boleh melihat di belakang sedikit tu ada Syukran Aizat, mungkin untuk pasukan Rexo yang berada dalam kelompok di hadapan ini. Walaupun mereka berada di belakang sedikit, tapi jarak tidak jauh dan agak rapat kedudukan perebutan menuju ke rekod terakhir di pusingan lap yang ke-8 nanti menjadi penentu. Nampak Ahmad Syukran semakin menghampiri dan kedudukan berubah sekali lagi. Tapi di hadapan tetap nampak itu Faris Hafiz yang berada tempat pertama. Syafiq Rosli tempat yang kedua dengan Amirul Arif Musa mengejar. Dan tempat ketiga menuju laju ke garisan penamat itu adalah Syafiq Rosli yang merampas tempat yang pertama dari Faris. Faris di tempat yang kedua, Amirul tempat yang ketiga. Mengambil racing line yang berbeza sedikit, itu adalah Syafiq Izzarik dan Syamil Amsyah, Effendi pasukan Tuan Racing juga telah pun berada di hadapan. Hafizah Rofa di dalam kelompok ini. Hafizah Rofa pelumba yang sangat berpengalaman. Dia tahu bagaimana untuk mengekori pelumba lain dan tahu bila untuk keluar, bila untuk mengorak langkah. Yang pertama, amaran pertama tentera 15 iaitu Angan Tahirin turut melepasi exit limit track di selekor 7 dan menarik juga sekali lagi masih konsisten Syamil Amsyah di kelompok hadapan jentera 31. Dia sentiasa dalam kelompok yang kedua di hadapan ini. Ya, Lokman Wakil Wazi dikenakan amaran yang kedua kerana melepasi had yang diletakkan tadi. Kita boleh lihat pasukan Rexo Racing Team sekarang baru Ahmad Syukran Aizat saya kira yang berada dalam kelompok hadapan juga namanya di hadapan yang nombor 9. Ahmad Syukran Aizat dalam kumpulan ini bersama dengan Adam Haikal Jaha dan pasukan Tek Ondakesi kalau tak salah yang juga berada dalam kelompok yang sangat besar. Kita akan lihat nanti sampai di garisan ini dengan kedudukan mereka. Syafiq Rosli, Syafiq Izzarik, Amirul Arif Musa, Syamil Amsyah, Faris Hafiz, Kari Ashraf Mahmud, Hafizah Rofa, Adam Haikal Jaha, Qayyum, Irfan Haikal dan Syukran Aizat di tempat yang ke-11 dengan Kari Ashraf Mahmud melakukan masa terpantas 1 minit 23.108 saat. Ada 4 pusingan lagi, 4 lap lagi untuk mereka habiskan. Masih lagi jauh, masih lagi boleh kita lihat akan ada sebarang kemungkinan berlaku di mana kedudukan Adi Putra Soekarno sudah pun tidak kelihatan di kelompok hadapan. Jadi itu yang perlu kita berikan perhatian. Namun Syamil Amsyah yang masih lagi berlari, dia masih lagi dalam kelompok hadapan ini. Persaingan terus berlaku di hadapan. Ya. Syafiq ada ketikanya, tapi Syafiq Rosli yang mendoleh tadi, tapi Syafiq Izzarik sentiasa konsisten dalam kelompok. Kita boleh nampak pelumba Waipang berada depan 3 pelumba mereka dalam kelompok di hadapan ini. Ketiga Kari Ashraf, Syafiq Izzarik dengan Faris Hafiz dalam kelompok di hadapan. Tapi Amirul Arif Musa sentara mengikori kumpulan ini dan masih dapat berikan saingan. Adi Putra Soekarno nampaknya telah pun terkeluar dari perlumbaan. Pasukan motor menolak motornya keluar. Tapi di hadapan sekarang ini Syafiq Rosli yang nampak berada di depan. Sekali lagi pertahankan kedudukannya tadi. Dia pusingan sebelum ini mendahului perlumbaan. Sekali lagi di hadapan Kari Ashraf Mahmud pula giliran tempat yang kedua. Faris Hafiz, Syamil Amsyah, Syafiq Izzarik, Amirul Arif Musa, Hafizah Rofa, Adam Haikal Jaha. Kelompok di hadapan ini. Syamil Amsyah dah 2 kali konsisten di kedudukan yang keempat. 2 pusingan. Dia berjaya untuk mengimbangi ataupun berada dalam kelompok pengalaman dan juga yang penting ialah di hadapan, di kelompok hadapan. Saya nak tengok juga Hafizah Rofa
apa yang dia akan lakukan, kerana dia mengekori saja kumpulan ini. Saya tidak nampak lagi dia pernah cuba untuk pergi ke depan pun. Mungkin dia mengekori dan akan mengatur strategi tersendiri dalam perlumbaan. Kita akan lihat ada 2 pusingan terakhir nanti, 2 lap terakhir nanti untuk mereka masing-masing akan mencuba. Ini adalah pusingan nombor 86 yang dikenakan amaran Haris Haziq Zamri. Amaran pertamanya 63 juga berada di sana menarik. Kita lihat kerana Amir Arif Musa kembali dengan garang kali ini, berikan cabaran sengit dengan pelumba di hadapan Amirul. Cuba untuk melepasi dan kedudukan di hadapan berubah sekali lagi. Itu adalah agak wide sedikit. Terus perlahan ada masalah. Syafiq Izzari. Ya, saya rasa 48. Macam nampak macam Syafiq Izzari ya. Dan ini adalah Faris Hafiz 68, Syafiq Rosli, Faris Hafiz, Syamil Amsyah. Sayang untuk Syafiq Izzari. Dia dalam kedudukannya baik, tapi menuju satu pusingan tadi, pusingan yang ke-6, dia terpaksa melupakan cabaran ini. Jadi mungkin taktikal akan berubah untuk pelumba-pelumba Wawai Pang untuk memastikan memberikan kelegaan untuk membantu Syafiq Izzari yang terlepas untuk cabaran kejuaraan ini, Harmi. Ya, kita nampak tadi Zipu Wawai Pang hanya mengangguk saja. Dia mungkin memahami apa yang berlaku ketua dari perlumbaan tadi. Di hadapan sekarang ini meneruskan penguasaan Syafiq Rosli, masih lagi mempertahankan di hadapan. Berapa lama kita boleh lihat Syafiq Rosli, Faris Hafiz, Syamil Amsyah, Kari Ashraf, Amirul Arif Musa, Hafizah Rofa. Itu yang kita lihat dalam 2 lap terakhir ini. Kalau Hafizah Rofa ada sesuatu strateginya, dan di sinilah dia akan mula untuk melakukan, kerana tinggal lagi 2 pusingan saja untuk tamatkan. Kita juga dah lama tak melihat Amirul Arif Musa naik ke depan. Tapi dia nampaknya bersemangat untuk menaiki podium pada kali ini. Ini Hafizah Rofa. Dia sudah mula berada di hadapan. Kita akan masuk ke lap yang terakhir. Di sini baru kita lihat apa yang mereka simpan selama ini akan dikeluarkan pada pusingan yang terakhir. Menuju ke garisan penamat sekarang Syafiq masih lagi di hadapan Syafiq Rosli dengan Amirul Arif Musa yang berada di sana tempat yang ketiga, di belakang Faris Hafiz. Saya rasa Hafizah Rofa di belakang saya dalam kumpulan yang pertama ini. Ketiga dia naik kedudukannya ke-4. Tapi kita lihat persaingan ni, terutamanya melepasi selekor 5 menuju selekor 6. Termasuklah selekor 7 dan 8 itu akan debaran lebih cukup menebarkan untuk kita melihat siapa akan meminta siapa. Siapa akan menang dalam perlumbaan ini. Kita ada 7 pelumba, 77 boleh memenangi perlumbaan. Amirul akan menggunakan pengalamannya. Dia banyak kali menang di sini sudah pasti. Itu dia telah sampai. Amirul Arif Musa. Dia pernah lihat menang perlumbaan Asia pun di litar ini. Jadi dia berada di hadapan sekarang, menoleh sedikit di belakang. Amirul melihat di mana Syafiq berada. Dia agak wide sedikit. Dari Syafiq masuk untuk merampas tempat yang pertama. Amirul yang tadi berada di hadapan seketika, tapi Syafiq Rosli kembali di hadapan menuju ke selekor 2, selekor yang terakhir lagi untuk mereka lakukan. Syafiq Rosli yang berada di hadapan sekarang ini. Kelebihan pada Syafiq Rosli, tapi Amirul mengekori rapat sekarang menuju ke laluan lurus. Syafiq Rosli dan Amirul akan mengejar sekarang ini untuk sampai ke sang penamat. Amirul cuba untuk mengejar, tapi Syafiq terus laju di hadapan. Kemenangan kepada Syafiq Rosli. Amirul Arif Musa tempat yang kedua dengan Syamil Amsyah di tempat yang ketiga. Untuk pasukan Tatiwan Racing, tapi satu persaingan yang cukup debarkan di antara pelumba-pelumba bagi CP125 ini. Syafiq Rosli berjaya memenangi perlumbaan, meninggalkan Amirul Arif Musa di tempat yang kedua. Walaupun Amirul tadi telah mula bergerak untuk berada di hadapan, nanti semasa highlight, masa rangkuman sedikit kita akan lihat dia cuba untuk menutup ruang Syafiq, tapi Syafiq bijak kembali merampas kedudukan dan terus berada di hadapan. Syamil Amsyah yang berada di tempat yang ketiga menewaskan Kari Ashraf Mahmud, Faris Hafiz dan Hafizah Rofa dalam kumpulan ini. Syafiq Rosli yang pada musim lalu dia memberikan cabaran awalnya kepada Syafiq Rasul, tapi dia ada banyak DNF bagi Syafiq Rosli tahun lalu. Dia ada 3 DNF, tapi dia menang perlumbaan di Batu Kawan.
di penghujung musim 2022. Syafiq Rosli tempat yang pertama, Amirul Arif Musa tempat yang kedua untuk SCK Honda Racing Team. 3 Syamil Amsyah untuk pasukan 31 Racing. 4 Kadi Ashraf Mahmud dan 5 Faris Hafiz. 6 Hafizah Rofa, 7 Ahmad Syukran Aizat, 8 Firdaus Hamdan. 9 Arah Tsunami tempat yang ke-9. 10 Adam Haikal Jaha, 11 Irfan Haikal Hamidi, 12 Syazul Naim Razali, 13 Arfi Kilman, 14 Ahmad Haris Haziq Zamri, 15 Ahmad Syamil Akmal, 16 Muhammad Khwarizmi Muhammad Nasir, 17 Alif Ashraf Tahiruddin, 18 Haziq Hamdan, 19 Luqman Nur Hakim Wazi, 20 Ahmad Darwishi Ahmad Syahid, 21 Syafiq Izarik, 22 Abdullah Kayon, 23 Alif Daniel, 24 Adi Putra Sukarno, 25 Aiman Tahiruddin, 26 Amirul Afiq Ahmad Solikin. Dari tamat bagi pelemahan CP 125 dan saingan antara Syafiq Rosli dan Amirul Arif Musa akan berterusan musim ini, saya percaya. Tapi kita berikan tumpuan juga kepada pasukan Wawai Pang kerana nampak cabaran yang peningkatan diberikan. Cuma tadi masalah kepada jentera Syafiq Izarik itu sahaja. Tapi kedudukan yang rapat antara mereka ini menggambarkan persaingan kejuaraan musim ini agak suka bagi CP 125. Amirul Arif Musa di tempat yang kedua. Tapi dia berlumba dengan begitu baik pada hari ini. Kembali semula dalam perlombaan musim lalu. Musim ini nampak dia dapat untuk memberikan saingan kepada pelumba-pelumba di hadapan. Kita akan bersama dengan Daniel dan pemenang bagi CP 125. So Syamil Tanya dapat first podium dalam kategori CP 125. And kalau tak silap first podium juga untuk 31 Racing dalam kategori ini. Tolong ceritakan sikit apa yang berlaku dalam race tadi. First, saya nak terima kasih pada tim saya, Petronas Sprinter Yamaha 31 Racing. Dan terima kasih pada bos saya yang banyak bantu saya dan family dan kawan-kawan saya. Dan perlawanan tadi agak sengit dengan rider-rider lama. Dan saya cuba buat yang saya habis baik. Dan terima kasih kepada tim Petronas Sprinter Yamaha 31 Racing. Tahniah Syamil. Dan untuk P2 kita ada Amirul Arif Musa. So dari tahun lepas kita dah nampak dah hampir sangat menaiki podium, tapi kali ini untuk round 1 2023 berjaya juga. Okey, terima sekali saya nak ucapkan syukur Alhamdulillah. Terima kasih kepada Allah, rezeki Allah. Dan juga kepada tim saya SCK Racing dan juga sponsor-sponsor. Okey, pada race ini saya amat banggalah kerana tahun lepas saya dapat dalam perlumbaan dalam round ke-7. Mungkin kali ni tahun ni SCK bagi peluang lagi kat saya. Alhamdulillah saya dapat cuba yang terbaik untuk tim. Terima kasih Tahniah. Dan juara untuk round 1 dekat Sepang International Circuit, Syafiq Rosli. So Syafiq, new season and ini adalah permulaan yang sangat baik. So kita boleh nampak dalam race tadi, group battle memang sangat sengit. So boleh ceritakan sikit apa yang jadi dan taktik apa yang dipakaikan untuk race? First kali saya nak ucap syukur Alhamdulillah pada rezeki Allah bagi. Pada perlumbaan ini bagi saya sangat sengit. Dan terima kasih juga kepada tim kerana susah payah mencari setting. Perlumbaan pada hari ini memang agak sengit dan cuaca panas. Bagi saya race ni memang sengit lah sebab yang fight pun semua bukan calon-calon orang. Dan Alhamdulillah saya punya strategi menjadi lah. Terima kasih dan tahniah Syafiq. Dan podium bagi CP 125. Yang ketiga, ini adalah podium pertama untuk Syamil Amsyah Effendi yang tahun lalu tempat yang kedua dalam kategori Wira. Kembali semula ke podium setelah sekian lama kita melihat adalah Muhammad Amirul Arif Musa
untuk pasukan SCK Honda Racing dan menyambung meneruskan kemenangan. Tahun lalu dia menang perlumbaan yang ke-10 di Batu Kawan. Kali ini Muhammad Syafiq Rosli berjaya memenangi perlumbaan dengan Yong Yun Ho, Petronas Sprinter Yamaha Maju Motor. Bagi Datuk Daniel Iskandar, Timbalan Susah Agung DBSM menyampaikan hadiah kepada Syamil Amsyah. Permulaan yang baik bagi Syamil Amsyah. Podium pertamanya. Kembali semula ke podium untuk Amir Arif Musa, pasukan SCK Honda Racing. Dan Syafiq Rosli memenangi perlumbaan, memulakan kempen 2023 dengan cemerlang dengan 25 mata pertama. Ini Encik Muhammad Munawir Mahdun, pengurus kanan pengurusan penajaan Petronas, menyampaikan hadiah berpasukan kepada pasukan Petronas Sprinter Yamaha Maju Motor dengan Yong Jun Ho yang menerima sendiri piala trofi berpasukan ini. Kita akan lihat pada podium untuk kita melihat menyaksikan podium bagi CP125, kedudukan keseluruhan bagi CP125 selepas ini. Kedudukan berdasarkan keputusan perlumbaan, Syafiq Rosli dengan 25 mata tempat pertama, Amir Arif Musa tempat yang kedua, Syamil Amsyah ketiga, 4 Kari Ashraf Mahmud, 5 Faris Hafiz, 6 Hafizah Rofa, 7 Firdaus Hamdan, 8 Ahmad Syukran Aizat, Muhammad Yusof. Kemudian yang baik juga untuk pasukan baru bagi Ahmad Syukran Aizat.